Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Apa khabar semua pelajar-pelajar sedang mendengar? Alhamdulillah, hari ini saya dapat lagi bersama-sama dalam mengkaji kitab Riyadhus Salihin. Dan hari ini Ustazah masih lagi dalam tema iaitu menjaga hubungan antara sesama manusia. Dan pada kali ini Ustazah fokuskan kepada apa yang berlaku waktu ini apabila kita menghadapi banyak masalah, bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana kemaafan yang perlu kita berikan kepada orang lain. Kerana waktu susah begini, banyak kesilapan yang tidak dapat kita elakkan boleh berlaku. Jadi bagaimana kita nak melihat bagaimana sikap Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya bertindak ke atas kesalahan orang lain. Bagaimana pula hubungan baik kita boleh terjejas dalam masa kita menggunakan teknologi yang pesat ini. Ustazah juga akan membaca dalam kitab Riyadhus Salihin ini dalam bab kitab taubat, dalam jilid 1 hadis yang ke-9. Hadis ni agak panjang, jadi mudah-mudahan Ustazah dapat meringkaskannya kepada perkara yang penting dalam hadis ini. Ada satu bab dalam hadis ni yang sangat-sangat Ustazah suka sekali untuk berkongsi. Bagaimana sahabat itu mengatakan yang baik-baik terhadap sahabatnya walaupun sahabatnya itu sudah melakukan perkara yang agak besar. Okey, kita pergi kepada hadis tersebut yang dibawa oleh Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Abdullah bin Ka'ab bin Malik anak kepada Ka'ab, seorang sahabat Nabi, Ka'ab bin Malik, iaitu Abdullah ni, dia adalah anak yang menjaga ayahnya sewaktu hadis ini, sewaktu kejadian ini diceritakan kepada Abdullah, bapaknya iaitu Ka'ab bin Malik sudah dalam keadaan buta matanya. Jadi bapaknya pun menceritakan keadaan bapaknya apabila bapaknya iaitu Ka'ab bin Malik ketika membelakangi Nabi daripada mengikuti peperangan Tabuk. Ka'ab berkata, saya masuk kepada hadisnya, Ka'ab berkata dia tidak pernah membelakangi Nabi dalam peperangan apapun sekalipun, melainkan dalam peperangan Tabuk ni. Beliau juga tidak mengikuti peperangan Badar, tapi peperangan ini bila beliau tidak mengikutinya tidak menjadi satu masalah besar. Nabi tidak menghukum mereka yang tidak mengikuti peperangan ini. Jadi Rasulullah pun memandang besarlah terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk ni. Jadi perihal keadaan Ka'ab ni, kata Ka'ab, perihal keadaanku ketika saya tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk ialah bahawa saya sama-sama sekali tidak lebih kuat dan tidak lebih ringan dalam perasaanku sewaktu tidak mengikuti peperangan tersebut. Jadi dalam peperangan Tabuk ni, dia tak berapa kuat hati dia. Nak pergi ke tak nak pergi ke? Dia tak ada dorongan nak pergi ke tak pergi ni. Jadi tidak rasa kuat untuk pergi. Kemudian dia pun demi Allah katanya, dia belum pernah dapat mengumpulkan 2 buah kenderaan sebelum adanya peperangan Tabuk tu. Sedangkan untuk peperangan Tabuk ini dia dapat mengumpulkan keduanya. Jadi dia ada 2 kenderaan. Selalunya kadang-kadang kita dengar hadis-hadis Nabi, mereka pergi berperang, mereka akan bergile-gile memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak mempunyai tunggangan. Diorang bantu antara satu sama lain. Jadi sudah tentu Ka'ab bin Malik ni mempunyai kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk pergi berperang.
Tapi kerana dalam keadaan ini dia tidak ikut, tak kuatkan hati dia untuk mengikuti. Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam berangkat dalam peperangan Tabuk ni dalam keadaan yang panas. Sangat panas dan menghadapi suatu perjalanan yang jauh. Lagi harus menempuh daerah yang sukar untuk memperolehi air. Dan tentulah pula yang menghadapi musuh yang jumlahnya amat besar sekali. Jadi Nabi sudah menerangkanlah kepada sahabat-sahabat yang akan ikut untuk bersiap sedia dan menyediakan segala bekalan peperangan. So mereka sudah tahu perjalanan mereka sukar, jumlah musuh banyak, lebih ramai. Kemudian mereka akan menghadapi waktu-waktu yang sukar, panas dan susah untuk mendapat air. Kemudian kata Ka'ab ini, mereka yang menyertai juga kaum muslimin yang menyertai juga banyak juga menyertai dalam peperangan Tabuk ni, cuma tidak terdaftarlah dalam satu buku siapa-siapa yang mengikutinya. Kemudian Ka'ab berkata, maka sedikit sekali orang yang ingin untuk tidak menyertai peperangan tadi. Maknanya tidak ramai yang tidak pergi, hanya segelintir saja. Maka dia pun mengharap supaya dirinya tidak, Nabi tak ingatlah pasal ramai yang pergi. Jadi kalau dia tak pergi pun, maka tak nampaklah jelas. Maka Rasulullah pun berangkat pada peperangan Tabuk itu dikala dia kata buah-buahan sedang enak-enak dan naungan-naungan di bawahnya sedang nyaman-nyaman. Dia amat sekali senanglah bahawa waktu itu tengah masak buah-buahannya. Jadi dia rasa agak sukar untuk dia nak ikut serta. Jadi dia terpedayalah dengan keadaan dia waktu itu. Jadi dia berteragak-ragak untuk pergi. So dia dah buat beberapa persiapan tapi tak jadi pergi. Berapa kali dia keluar masuk tapi untuk dia nak siapkan persiapan tapi ternyata dia tak sempat nak buat. Sampailah satu masa pergi balik akhirnya dia tidak mengikut keberangkatan pergi. Jadi dia kata pun di sini, saya bermaksud akan berangkat kemudian dan selanjutnya tentu dapat menyusul mereka yang berangkat lebih dulu. Alangkah baiknya sekira maksud saya itu saya laksanakan. Tapi kiranya yang demikian tadi tidak ditakdirkan untuk dapat saya kerjakan. Jadi dia rasa nantilah dia akan usul. Tapi malangnya sampai akhir pun dia tidak dapat ikut. Kemudian Rasulullah pun pergi. Bila Rasulullah sudah pergi, dia terasalah diri dia tertinggalkan bersama beberapa orang tu. Jadi dia pun kata, dengan begitu maka setiap kali dia keluar bertemu dengan orang banyak, nanti waktu Rasulullah dah pergilah berangkat, dia rasa sedih hati dia. Dia dah mengetahui diri dia tu hanyalah sebagai misalnya orang yang boleh dituduh sebagai orang munafik, ataupun hanya sebagai seorang yang dianggap beruzur oleh Allah Ta'ala kerana termasuk golongan yang lemah, iaitu tidak kuasa mengikuti peperangan. Sedangkan dari segi hakikatnya dia tidak lemah dari segi kemampuan, dia dari segi kekuatan dia tidak lemah. Jadi seolah-olah macam mungkinlah boleh dianggap sebagai orang yang lemah dari segi kekuatan untuk pergi. Kemudian Rasulullah SAW kiranya tidak mengingat akan diri dia bilang, sehingga beliau datang di Tabuk. Rasulullah SAW kiranya tidak mengingat akan diriku sehingga beliau datang di Tabuk. Dia ingat begitulah. Maka sewaktu beliau duduk di kalangan kaumnya di Tabuk, tiba-tiba Rasulullah bertanya. Ni Rasulullah SAW, dia tahu sahabat-sahabatnya. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Seorang dari golongan Bani Salimah menjawab, ya Rasulullah, ia ditahan oleh pakaian indahnya dan oleh keadaan sekelilingnya yang permai pandangannya. Jadi dia seolah-olah macam dia sahabat tu nak sampaikan bahawa dia terpedaya dengan keadaan hidup dia yang mewah tersebut. Pasal kita nak pergi berjalanan perang ni susah, menghadapi kesusahan yang banyak. So dalam erti kata yang lain, seolah-olah macam menindakkanlah kebaikan yang ada pada Ka'ab ni. Kemudian seorang sahabat iaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, buruk sekali yang kau katakan itu. Demi Allah ya Rasulullah, kita tidak pernah melihat keadaan Ka'ab itu kecuali yang baik-baik saja.
Ini yang Ustazah nak sentuhkan di sini. Bagaimana sifat sahabat dalam membela sahabat yang lain. Jadi apa yang Muaz bin Jabal katakan, buruk sekali apa yang kau katakan. Baguslah yang diperkatakan tu, yang Ka'ab itu terpedaya dengan keadaan dia, keindahan yang permai, dengan hidup dia, dengan kemewahan dia, dengan pakaiannya dah indah. Jadi seorang sahabat ni, Muaz bin Jabal ni, orang sahabat yang terkenal juga, dia mengatakan buruk sekali apa yang diperkatakan tu. Demi Allah, ya Rasulullah, kita tidak pernah melihat keadaan Ka'ab itu kecuali yang baik-baik saja. Apa yang terjadi bila seorang tu, sahabat itu dalam mengatakan yang baik-baik saja terhadap sahabat yang lain, akibatnya akan terhentilah segala tomahan yang selanjutnya akan terjadi. Jadi kalau kita buka kepada tomahan yang lebih, dia ni bercakap, dia ni tukuk tambah, maka akan terjadilah cakap-cakap yang tidak baik, umpatan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak baik, sangkaan-sangkaan buruk kepada sahabat kita. Ini sebenarnya yang Ustazah nak terangkan perihal bagaimana seorang sahabat tu mengatakan kemungkinan besar Ka'ab ni dia terpedaya pada itu, sedangkan dia mempunyai keadaan hidup dia ataupun orang kenal dia sebagai orang yang baik. Cuma dia tu malangnya waktu itu terpedaya dengan keadaan hidup dia. Jadi ada kesilapan-kesilapan yang orang lakukan yang kita tidak boleh hukum orang sepanjang hidup dia. Kemudian di sini Rasulullah pun berdiam diri. Jadi bila seorang tu mengatakan demikian, maka tertutuplah cerita-cerita yang selanjutnya yang tidak baik terhadap sahabat kita yang lagi satu, dan siapa-siapa. So kalau kita duduk sama-sama, kita melihat kebaikan orang tu, jangan sampai kita menghukum kesalahan dia terlalu sangat. Kemudian Ka'ab selanjutnya meneruskan ceritanya. Apabila selanjutnya kita dapat melihat hadis ni, bagaimana Ka'ab ini dihukum oleh Nabi apabila pulang. Apabila pulang, Ka'ab dah tahu bahawa Nabi akan pulang. Kemudian dia berfikir apa alasan yang hendak dia berikan. Macam-macam alasan lah orang ajar. Alasan itu, alasan ini. Tapi mengikut cerita yang ada di sini, hadisnya, Ka'ab tu bila dia memandang wajah Nabi, dia tidak dapat bercakap bohong. Tak nak cakap bohong. Jadi takut kepada sahabat. Jadi Ka'ab berkata di sini, saya selalu menjawab apabila Rasulullah datang dari perjalanan, tentu akan memulai memasuki masjid. Kemudian bersembahyang 2 rakaat, kemudian duduk di hadapan orang banyak. Setelah beliau melakukan yang demikian itu, maka datanglah padanya orang-orang yang berbelakang, iaitu tidak ikut peperangan, untuk mengemukakan alasan mereka, kenapa mereka tidak ikut. Dan mereka pun bersumpah dalam mengemukakan alasan-alasan itu. Jumlah yang tidak mengikuti itu adalah dalam 80 lebih ataupun 83 sampai 89 lah lebih dia. Beliau sallallahu alaihi wasallam menerima alasan mereka yang mereka kemukakan terus terang, dan juga membaiat, minta janji taat setia, dan memohonkan pengampunan untuk mereka. Sedang apa yang tersimpan dalam hati mereka itu bulat-bulat diserahkan kepada Allah Ta'ala. So kalau orang dah minta ampun, maaf, kita serahkan urusan hati itu kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kita tidak berhak untuk menilainya. Terjadi baru ni banyak perkara-perkara yang dalam hidup kita, dan baru-baru ni juga banyak kejadian-kejadian berlaku yang boleh menjejas orang lain, tapi orang itu sudah tampil meminta maaf. Jadi kita pun perlu menerima kemaafan, minta maaf dia tu. Tapi kita balikkan urusan, menilai itu adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dia bilang, sehingga saya pun datang menghadap beliau, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan salam kepadanya. Beliau tersenyum bagaikan senyuman orang yang misalnya ada kemarahan jugalah. Kemudian bersabda, kemarilah saya mendatanginya sambil berjalan sehingga saya duduk di hadapannya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya padaku,
apakah yang menyebabkan engkau tertinggal? Bukankah engkau telah membeli unta untuk kenderaanmu? Ka'ab berkata, saya lalu menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, andai kata saya duduk di sini selain tuan dari golongan ahli dunia, nescaya saya berpendapat bahawa saya akan dapat keluar dari kemurkaannya dengan mengemukakan suatu alasan. Sebenarnya saya telah dikurniai kepandaian dalam bercakap-cakap. Dia tahu dia pandai cakap. Kalau orang lain duduk depan dia, nescaya senanglah untuk dia makan. Cakap apa, alasan, maka free lah. Maka sebenarnya tapi saya ini demi Allah pasti dapat mengerti bahawa andai kata saya memberitahu kepada tuan, iaitu Nabi, dengan suatu cerita bohong pada hari ini, yang tuan akan merasa rela dengan ucapanku, namun sesungguhnya Allah hampir-hampir akan memurkai tuan kerana perbuatanku itu. Memurkai. Jadi sudah tentu sahabat pun takut kalau turun ayat berkenaan dengan pembohongan mereka. Sebaliknya, jikalau saya memberitahukan pada tuan dengan cerita yang sebenarnya, yang dengan demikian itu Tuhan akan murka, marah atas diriku dalam hal ini. Sesungguhnya saya hanyalah menginginkan keakhiran yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Demi Allah, saya tidak beruzur sedikit pun sehingga tidak mengikuti peperangan itu. Demi Allah juga, sama sekali saya belum merasakan bahawa saya lebih kuat dan lebih ringan untuk mengikutinya. Itu yang dia cakap tadi. Dia tak ada kekuatan ataupun macam mana nak pergi ni. Jadi lemah sangat untuk membuat keputusan, untuk mengikutinya. Yakni di waktu saya membelakangi tuan sampai dia tidak ikut berangkat. Maka Rasulullah pun bersabda, Ka'ab berkata, Rasulullah bersabda tentang orang ini, maka pembicaraannya memang benar, tidak berdusta. Oleh sebab itu, bolehlah engkau berdiri sehingga Allah akan memberikan keputusannya tentang dirimu. So dia cakap benar. Takut, para sahabat takut sekali. Itu nilai-nilai orang yang mulia. Sahabat-sahabat takut depan Allah SWT. Walaupun sudah melakukan kesilapan, kita kena kita kena mengakui kesilapan kita, meminta maaf mana yang sepatutnya kita meminta maaf, kemudian kita kena bertaubat kepada Allah SWT. Pada zaman ni Nabi minta supaya dia bersabar sampailah Allah turunkan hukuman ke atas dia. Kemudian di sini kita mengambil kesimpulan sikit, iaitu apa yang terjadi pada Ka'ab bin Malik ni. Mereka bertiga lah, ada lagi 2 orang lagi yang juga dihukum pada waktu itu. Mereka tidak boleh bergaul dengan kaum muslimin, pergi pasar ke, pergi masjid ke, beri salam pun tak ada orang nak salam gitu. Tak ada orang yang kena boykot lah, tidak boleh bersamaan dengan orang-orang kaum muslimin selama 50 malam dan harinya. Jadi dia pun bersendirian, kesian. 3 orang ni tidak dapat bergaul. Sampaikan pada suatu hari dalam masa 40 hari sebelum sampai 50 hari datang lagi utusan kepadanya supaya memerintahkan dia supaya isteri dia pun tidak boleh bergaul dengan dia. Itu hari ke-40. Ada lagi 10 hari lagi supaya sebelum turunnya ayat. Ni kita dah tahulah pada waktu itu Ka'ab tak tahu bila akan turunnya ayat untuk membersihkan ataupun menerima, bukan membersihkan, untuk menerima taubat dia. Jadi ada di kalangan dia pun tanyalah nak cerai ke apa, tak ada. Sebenarnya menyediri aja. Jadi supaya semua orang boykot, termasuk isteri-isteri mereka pun tidak boleh melayani mereka. Kemudian pada suatu hari lepas dalam 50 hari itu, selanjutnya bila dia bersembahyang subuh pada hari ke-50, di muka rumah dari salah seorang daripada keluarga kami, dia cakap seperti itu pada subuh pagi hari ke-50 itu di muka rumah dari salah seorang keluarga kami, kata dia. Kemudian dikala dia sedang duduk dalam keadaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perihal diri kita itu, yakni ketika kami bertiga diperkecil, tidak dibenarkan untuk bersamaan dengan semua orang termasuk isterinya sekali.
Dia terdengar suara teriakan seorang yang berada di atas gunung Salak, iaitu sebuah gunung di Madinah. Dia berkata dengan suara yang amat keras, "Hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Segera setelah mendengar itu, saya pun bersujud syukur dan saya yakin bahawa saya telah ada kelapangan yang datang untukku." Rasulullah SAW telah memberitahukan pada orang-orang banyak bahawa taubat kita bertiga telah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah ceritanya apabila Ka'ab memberitahu turunnya ayat dalam surah At-Taubah. Kita boleh lihat dalam surah tersebut, iaitu dalam ayat ke-118 surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di situ disebutkan wa 'alas salasati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu, dan terhadap 3 orang yang tinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Mereka rasa sempitlah bumi tersebut. Sempit bumi tersebut kerana apa? Semua orang tak boleh layan mereka. Bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa zannu an la malja'a minallahi illa ilaih. Jadi bumi bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula merasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahawa tidak ada tempat lari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian summa taba alaihim liyatubu. Di sini kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Di sini disebutkan taubat mereka ni 3 orang ni, wa 'alas salasatil ladzina khulifu ni, mereka yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk. Itulah sebab tu turunnya ayat ni. Kemudian Allah sambung lagi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Benar orangnya, cakap betul, cakap benar, maka Allah pun akan bersama-sama dengan mereka. Jadi itu dalam surah At-Taubah ayat 118. Cuma boleh rujuk kepada ayat tersebut. Jadi ini cara bagaimana kita dapat lihat ada beberapa perkara yang boleh kita saksikan. Pertama, ada kalanya manusia itu silap, tapi kita kena berilah peluang untuk dia menebus kesilapan dia. Ni kita manusia, tak semua orang akan melakukan perkara yang betul saja sepanjang mereka. Kalau tak, tidak adalah permohonan maaf, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Ustazah nak tutup perbincangan kita hari ini, nak jugalah Ustazah ceritakan satu cerita yang dibawa oleh sahabat Nabi. Itu cerita yang terjadi dalam masa Nabi masih lagi hidup. Ini yang berlaku sewaktu zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, semasa beliau itu memimpin solat berjemaah di masjid. Tiba-tiba beliau mencium bau busuk yang berasal dari seorang makmum yang membuang angin. Setelah menyelesaikan solatnya, Umar segera berkata, "Aku menggesa orang yang telah membuang angin tadi untuk berwudu dan mengalih solatnya. Namun tiada siapa yang bangun melaksanakan perintah ini." Umar mengulanginya berkali-kali, namun tetap tiada siapa yang bangkit. Tentu sahaja tidak ada siapa yang bersedia memalukan diri sendiri di hadapan orang ramai. Melihat perkara ini, Jarir bin Abdullah yang saat itu berada bersama Umar berkata, "Wahai Amirul Mukminin, janganlah anda perintahkan dia seorang. Perintahlah kami semua. Mari kita wuduk bersama-sama lalu mengulangi solat kita. Maka solat ini bagi kita dikira sunnah, namun bagi orang itu dikira wajib." Jadi bila Sayyidina Umar perintahkan supaya siapa yang membuang angin tadi untuk berwuduk dan mengulangi solatnya, tidak ada orang yang bangun. Maka seorang sahabat Nabi ni, Jarir bin Abdullah, mengatakan kepada Amirul Mukminin, "Apa kata kita semua ambil wuduk sama-sama? Jadi yang kita solat ni adalah sunnah nanti, pasal kita sudah lakukan wajib. Bagi orang yang kita tak tahu tu, dia melakukan wajib lah, lagi sekali ulangan." Maka cadangan ini sangat bijaksana kerana dapat mencapai tujuan sambil menjaga air muka orang lain. Umar segera berkata, "Semoga Allah merahmatimu. Sungguh engkau pemimpin yang sangat baik pada masa jahiliah dan pemimpin yang sangat baik dalam Islam.
Aku memerintahkan diriku dan anda semua untuk mengulangi wudu dan solat semula. Jadi cerita ini sangat-sangat baik untuk kita dapat menghayatinya. Bagaimana seseorang itu perlu untuk menjaga air muka orang lain. Dalam masa yang sama kita mesti menjagalah air muka sahabat kita. Bukan sebenang-benangnya kita menjatuhkan keaiban dia. Kalau kita ingin misalnya untuk menasihati dia, kita bolehlah menasihati dia di belakang, jumpa, kita hantar mesej dan sebagainya, supaya mudah untuk dia menghayati, muhasabah. Ada peluang lah untuk dia muhasabah diri dia beberapa hari untuk fikirkan betul ke tidak dalam orang mengkritik ataupun menasihati dia, supaya dia dapat masa untuk peluang untuk berubah, peluang untuk meminta maaf, peluang untuk muhasabah. Kerana kalau di depan-depan begini kan, dia mengata dia antara satu sama lain, pengikut-pengikut pun turut tokok tambah, tambah nasi banyak. Jadi oleh itu kita tak tahu macam mana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang macam gini. End up nanti kita akan sering salah menyalahkan, kita akan hukum dengan cara pengadilan, pergi court dan sebagainya, sama menyama antara satu sama lain. Kita tidak mahu itu berlaku. Terutama dalam kalangan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya jawatan besar, orang-orang yang memimpin, sudah tentu kena banyak menambil pendekatan seperti sahabat-sahabat yang sudah saya terangkan. Bagaimana seorang sahabat tu mengatakan yang baik saja tentang sahabatnya, agar cerita-cerita selanjutnya yang tidak baik dapat dielakkan, dapat terhentilah cerita-cerita yang tidak baik, umpatan-umpatan yang tidak baik, kritikan-kritikan yang tidak baik. Dan apa sahaja misalnya kalau benda tu baik, misalnya benda tu baik, maka kita mungkin ada orang yang misalnya tidak berapa suka, kita boleh tengok mungkin pendekatan kita boleh kita ubahkan, kita cari jalan penyelesaian, jumpa dia, berbincang dan sebagainya. Apa yang kita boleh ubah dari segi penampilan, dari segi cara-cara kita, mungkin berdakwah, mungkin bercakap, mungkin bekerja, mungkin apa yang boleh kita perbaiki. Kita memang dalam hidup tidak boleh menyenangkan semua orang. Begitu juga sahabat yang berlaku tadi kan, ada dua. Ada yang kata baik Kak Ab ni, ada yang misalnya nak cakap terus terang, Kak Ab ni terpedaya oleh keadaan hidup, ada yang cakap seperti itu. Jadi kita akan ada dua jenis manusia lah dalam hidup kita ni yang akan backup. Kalau benda tu memang tak baik, harus diperbaiki, kita harus perbaiki, tak boleh kita backup aja. Jadi dia pun tak tahu kesilapan dia. Tapi buat sementara kalau kita tidak tahu, sahabat yang itu dia tidak tahu keadaan sebenarnya apa yang berlaku, luaran dan dalaman Kak Ab. Jadi perlukan Kak Ab untuk menilai sendiri, bertanya sendiri. Sangkaan tidak betul. Tidak boleh kita menjadikan dia sebagai panduan. Harap apa yang sudah saya bincangkan hari ini dapat dijadikan pengajaran, dapat kita lakukan sebaik mungkin dalam kehidupan kita, supaya kita dapat memperbaikinya dengan lebih baik hubungan kita antara kita dengan orang lain. Ustazah berhenti sampai di sini. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang untuk menjaga hubungan kita sesama manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.